muka surat 70 berkenaan dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam seperti yang kita ketahui bahawa Nabi Nuh alaihi salam pada zaman Nabi Nuh alaihi salam inilah berlakunya penyembahan berhala. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ini merupakan kesesatan pertama akidah manusia. Kenapa dikatakan begitu? Ada kronologi dia. Kenapa berlakunya kesesatan pertama akidah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam? Kerana dikata penyebabnya adalah seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang pada mulanya kaum yang berada di antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi salam, tenggang waktu Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi salam, disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa 10 abad tenggang waktu dia. Tenggang waktu Nabi Nuh dan hingga ke Nabi Adam Nabi Adam hingga ke Nabi Nuh ni 10 abad. 1 abad 100 tahun, 10 abad 1000 tahun. Jadi dianggarkan bahawa antara Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Nuh 1000 tahun. Dan tempoh 1000 tahun tu tidak ada kesesatan sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihi salam berlakulah kesesatan akidah yang pertama, kerana dia kata pada mulanya kaum yang berada antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul mengesahkan Allah. Tauhidnya satu, akidahnya satu, iaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak ada membuat penyembahan-penyembahan lain selain pada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Dan mereka ini juga memiliki pengikut yang patuh pada zaman Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Semua itu mereka mempunyai pengikut yang patuh kepada ajaran tauhid tersebut dan mereka tidak menyeleweng, tidak menyeleweng. Jadi kita tahu zaman Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi sepanjang period tersebut memang tidak ada penyembahan berhala. Dia kata disebabkan kata sebelum itu memang dipenuhi ataupun diajarkan kepada mereka, dan mereka ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang saleh, dan mereka juga memiliki pengikut yang patuh. Pengikut yang patuh. Nabi Idris pengikut yang patuh. Namun ketika para nabi dan orang-orang saleh meninggal, para pengikut kepada orang saleh tadi itu berkata, orang saleh tadi dah meninggal, orang soleh meninggal, nabi pun dah wafat, ada yang nabi dah wafat, kemudian orang-orang saleh pada zaman Nabi pada Adam sampai Nabi Idris, nak kepada zaman Nabi Nuh, orang saleh ni meninggal. Jadi pengikut kepada orang-orang saleh ni kata apa? Dia kata jika kita buat gambar mereka, kalaulah kita ni buat gambar mereka, tentulah kita ni akan gemar beribadah. Kita akan lebih gemar ibadah, rasa ada concentration lah. Jadi kata lebih bersemangat. Kata dia. Baik, jadi mereka pun buatlah gambar. Gambar apa dia buat? Gambar Nabi dan juga gambar orang-orang saleh. Ni asal dia ni. Asal kalau yang terlupalah sebab kita tenggang waktu kita untuk jumpa kuliah ni lama. Jadi saya flashback sikit lah. Jadi setelah mereka ni buat gambar, jadi mereka ni beribadah, dia tak sembah gambar tu, tapi buat gambar tu nampak, oh ya Allah, dia kata teringat orang soleh, teringat para nabi, kemudian dia ingat pesan orang soleh dan juga orang nabi. Itu buatkan mereka ibadah begitu. Jadi kata setelah pembuat gambar tadi tu yang dia bercakap, kalau ada gambar, setelah pembuat gambar tu mati, datanglah kelompok lain yang telah dirasuki iblis. Dia maknanya dihasut oleh iblis, oleh syaitan. Seraya mereka ni berkata, dia kata apa? Mereka menyembah orang-orang soleh tersebut dan minta diturunkan hujan. Lantas setiap orang menyembah masing-masing berhala yang menjadikannya sebagai sembahan khusus. Kat sini bermula tu. Jadi setelah beberapa kurun untuk lebih meyakinkan lagi, mereka pun menjadikan gambar-gambar tersebut sebagai patung-patung berjasad untuk disembah. Itu permulaan tadi. Kronologi tu. Kalau orang tanya kita, sejak bila mula penyembahan berhala ni ya? Okay, kita dah ada jawapan. Sebab apa? Sebab kita ngaji. Kita tahu. Ini tauhid ni akidah kan? Jadi
Jadi kita dah tahu dia kronologi tadi berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam kerana apa? Kerana tadi itu. Saya sebut tadi. Baik, kemudian mereka menyembahnya dengan beragam cara-cara menyembah patung-patung yang dibuat tadi tu menyerupai jasad-jasad para nabi dan juga orang saleh tadi tu. Patung tu pun cara disembah pun beragam-ragam. Gitu. Maknanya banyak kreatif lah ikut cara masing-masing gitu. Dan dia kata dan hal seperti ini dia kata telah tersebar pada zaman ketika sejumlah pengikut seorang alim menggambarkan guru mereka. Jadi mereka hanya akan merasa khusyuk jika gambar sang guru tadi diletakkan di hadapan mereka, bahkan mungkin sahaja setelah sang guru meninggal mereka membuat patungnya dan meletakkan di hadapan mereka, dan inilah cara yang awal daripada bentuk-bentuk penyembahan berhala juga patung. Jadi Nabi Nuh alaihi salam telah menyeru umatnya kembali kepada jalan Allah. Bila Nabi Nuh alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Pada masa bila Nabi Nuh diutuskan? Nabi Nuh diutuskan pada 3650 sebelum Masehi. Ni sekarang ni 2020 selepas Masehi. Betul tak? Tambahlah 3650 tambah dengan 2020. So itulah jawapan dia. Itulah tahun, kita dapatlah tahun tu yang Nabi Nuh diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila Nabi Nuh diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh menyeru umat dia ataupun orang ketika itu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu sembah patung ni dah lain dah ni. Sembah Allah. Dan kata Nabi Nuh alaihi salam ni berdakwah kepada kaumnya, pada umatnya 950 tahun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebut dalam surah Al-Ankabut yang bermaksud sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50. Dalam Al-Quran dia sebut gitu. Maknanya 950 tahun berdakwah, masya-Allah, tanpa give up. Gitu. Baik. Dan Nabi Nuh alaihi salam bukan sekadar dakwah pergi kerja siang sambil dakwah, bukan. Nabi Nuh alaihi salam dia buat dakwah ni siang malam. Boleh faham, boleh kita imagine tak? Boleh tak kita gambarkan, bayangkan siang malam dakwah dia tu. Masya-Allah. Dan ada mula-mula secara sembunyi, ada yang cara terang-terangan dan berdakwah tanpa rasa bosan dan penat, menghadapi cemuhan dan juga kerahnya hati umat di ketika itu, dan sedikit sahaja yang beriman. Dikatakan bahawa lebih kurang 83 orang sahaja yang beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Hud ayat 36 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Apa yang Allah sebut? Allah sebut diwahyukan kepada Nabi Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaum kamu ni wahai Nuh, tidak akan beriman di antara kaum kamu ni, dikata, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Yang benar-benar beriman sahaja yang akan beriman. Kata kerana itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Allah pujuk Nabi Nuh alaihi salam sebab Nabi Nuh dah dakwah 950 tahun tanpa henti siang dan malam, tapi tak yang berimannya hanya 83 orang sahaja. Maka Allah kata janganlah kamu rasa apa-apa lagi Nuh, dan mereka tak akan beriman. Dia kata, dan janganlah engkau bersedih hati atas apa benda yang mereka buat ni, kau jangan sedih hati. Bukan salah engkau pun Nuh, sebab pasal apa? Pasal kau dah cuba. Gitulah. Jadi pada saat itulah Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana terakam dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Nuh ayat 26, yang mana Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan maksudnya di doa. Dia kata, Nuh berkata, wahai Tuhan, ya Rabb, dia kata, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Ni doa Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh kata apa? Wahai Tuhanku, janganlah engkau biar walau seorang pun yang tinggal daripada kaum kafir ni tinggal di atas muka bumi ni. Jangan biar seorang pun. Gitu nah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala
lantas memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal menggunakan kayu, pokok kayu yang ditebang, dan kapal itu ternyata tanpa paku. Nabi Nuh mengambil masa lebih kurang disebut dari riwayat 1 bulan untuk menyiapkan kapal tersebut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah perintahkan pada Nabi Nuh buat kapal sebab apa? Sebab nak selamatkan diri Nabi Nuh dan juga kaum yang beriman sahaja daripada banjir yang dahsyat. Allah bagi tahu pada Nabi Nuh alaihissalam banjir yang akan menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar dan fasik tersebut sangat dahsyat dan tak akan ada siapa yang boleh lepas kecuali yang naik kapal tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Hud ayat 38 hingga 44. Panjang sungguh ayat ni, ya. Kalau kita bacalah dalam Al-Quran, juzuk yang ke-12 Allah sebut ayat 38 sampai ke ayat 44. Hampir satu muka surah Allah sebut bermula dengan wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun ila akhiril ayah, sampai kepada ayat 44. Apa yang Allah sebut? Dia kata mulailah Nuh ini membuat kapal. Jika kalian mengejek kaumnya berjalan melewati mereka, kata apa? Masa kaum Nabi Nuh alaihi salam, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati kaum-kaum Nabi Nuh tadi ni, mereka akan diejek oleh kaum yang lain yang tak bantu Nabi Nuh lah. Akhirnya Nabi Nuh buat kapal ni adalah yang beriman dibantu. Yang tak bantu ni dia ejek-ejek, dia pelih-pelih buat kapal ke, gitulah kot agaknya. Dia duduk perli Nabi Nuh dengan juga kaum-kaum ni. Nabi Nuh tak kisahlah, ada kaum dia pun terasa juga nah bila dia ejek-ejek gitu. Dan dia Nabi Nuh ni berkata, jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Tapi Nabi Nuh tak khabarlah masa bila dia nak ejek tu. Kalau kita ngejek ni, ejek balik orang tu ejek, dia ejek balik kan. Tak, Nabi Nuh dia kata kalaulah kamu semua ni ejek kami, maka kami akan ejek kamu nanti. Tapi tak bagi tahu bila. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Ya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur, yang ni dapur. Ni siapa cakap? Allah sebut. Allah kata hingga apabila perintah kami itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang dan dapur telah memancarkan air. Tanur tu dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya. Ini masukkanlah tanur itu ke dalam kapal tadi dari masing-masing. Kemudian masukkan juga haiwan-haiwan, sepasang jantan dan betina. Maknanya haiwan pun masuk juga. Sepasang. Masuk sekali dalam kapal tu, dia masuk. Kalau dibiarkan, dibawa banjir nanti. Jadi bawa masuk kapal. Dan juga keluarga yang beriman lah. Mana kaum-kaum yang tadi yang beriman, yang tolong buat kapal tadi tu, semua dipesan oleh Nabi Nuh AS, bawa semua kaum kerabat masuk sini, mana yang beriman. Baik, kecuali orang yang telah terkena dengan ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh AS hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kalian semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nabi Nuh AS cakap dengan semua tu, dia kata mari naik. Masa naik nanti, sepanjang pelayaran nanti, kamu ni sebutlah nama, pujilah nama Tuhan. Tuhan yang Allah. Sebab apa? Sebab Allah ini Maha Pengampun. Allah ini Maha Penyayang, dia kata gitu. Dan kapal itu pun berlayar membawa mereka ke dalam gelombang. Gelombang tu nak ceritanya, dia macam gunung tinggi gelombang tu. Kalau kita tengok tsunami tinggi pokok kelapa kan? Macam gitulah. Gelombang itu tinggi macam gunung. Disebut macam gunung-gunung, laksana gunung-gunung gelombang tu. Dan Nuh alaihissalam memanggil anaknya. Ketika itu dia nampak anak dia berada di tempat yang jauh terpencil, tengah berenang-renang. Wahai anakku, dia kata, naiklah ke kapal bersama dengan kami ini. Dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Tapi apa jawab anak Nabi Nuh? Anak Nabi Nuh jawab, dia kata, aku akan cari tempat perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku daripada air banjir ni, dia kata. Tapi Nuh cakap apa? Nuh cakap ke anak dia,
Dia kata tidak ada apa yang boleh melindungi engkau wahai anakku, dia kata, daripada sisian Allah pada hari ini selain pada Allah yang Maha Penyayang. Allah je yang boleh selamatkan kamu hari ini. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Cakap-cakap itu tengok gelombang datang. Jadi terhalanglah anak tadi tu, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banjir tadi. Dan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bumi, wahai bumi. Allah sebut dengan bumi ni, bukan kita sebut dengan bumi, Allah sebut. Bila Allah sebut, mana ada makhluk yang ingkar. Angin bila Allah sebut, bila Allah firman kamu tiuplah angin, angin akan tiup. Matahari kalau Allah bagi firman kamu sekarang keluarkan cahaya. Kalau Allah kata kamu hari ni matahari jangan keluar, matahari tak keluar, tak berani matahari keluar. Begitu taatnya kan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni apa yang Allah buat? Allah sebut dengan bumi, wahai bumi, telanlah airmu. Ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, ya ardu bla'i ma'aki. Wa ya sama'i, dan wahai langit, dia kata hujan berhentilah. Dikatakan, disebut dalam beberapa riwayat, air hujan ini, tadi kan Nabi Nuh ambil masa sebulan untuk bina kapal kan. Air hujan ataupun hujan turun tu, Allah turunkan selama seminggu tanpa henti. Tak henti-henti, siang malam. Ya, hujan. Lepas tu kita kalau hujan banyak ni, ya Allah, kena takut enggak? Takut banjir kan. Kena ada perasaan takut, memang kena ada perasaan takut Allah bagi ujian kita tak dapat nak lari kan. Kita baca buku, kita kata tak sempat lari, memang tak sempat lah. Sebab Allah bagi hidayah kepada orang beriman saja. Orang beriman ni berjaga-jaga. Dah ingat Nabi Nuh cakap gini. Sehujan air nanti naik atas kapal, jangan duduk bawah dah, pasal tak ada siapa selamat nanti. Semua pakat-pakat naik atas kapal. Jadi bila Allah berfirman dengan bumi, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i, wahai bumi kamu telanlah air kamu, wahai hujan, wahai langit turunkan hujan. Berhenti hujan. Berhenti hujan. Nak turun ke nak berhenti dia? Allah kata berhenti. Jangan turun lagi. Gitu. Dan air pun disurutkan serta merta. Bumi tertelan air. Dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Boleh rujuk tafsir pada dalam tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir pun ada disebut tentang ayat ni. Baik, nak cerita tadi, masya-Allah. Jadi yang dalam kapal sahaja yang terselamat, kita boleh baca, kita boleh bayangkan gelombang yang melanda tu kan, tadi kan, ya, ombak yang punya kuat tadi tu, berdebar. Saya masa di Aceh, pergi satu kampung yang dilanda teruk tu, yang mana kubah masjid parking kat kampung tu. Kubah masjid tu 10 km dari situ punya. Bukan masjid, bukan kampung tu punya kubah. Kubah tempat lain, mari situ. Tak boleh angkat dah kubah tu, terlalu berat. Sampai sekarang kat kampung tu parking, lupa kampung dia. Tapi nak ceritanya, masya-Allah, yang terselamat pakcik ni lah. Dia ada 10 orang anak. Anak dia duduk kat jauh-jauh lah, tak duduk dengan dia. Jadi dia dengan isteri dia, hari kejadian tu dia dengan isteri dia ni pergi cari bahan-bahan hutan, naik ke atas bukit. Bukit tu bukan gunung tu, bukit tinggi lah. Tinggi, naik tengah-tengah naik tu nak cari hutan. Macam biasa jugalah. Tapi isteri dia ikut hari tu. Lalu isteri tak ikut. Isteri ikut naik. Nampak apa, air warna hitam datang. Kat jalan raya, kat jalan lah, tak jauh sayup. Tengok bas sekolah jatuh. Terbalik. Dia gesek-gesek mata. Betul ke jatuh? Tengok. Memang tergolek semua, bas tergolek, kereta tergolek macam tu. Dia cerita. Sampailah dia kata, air tu datang dekat. Tapi warna hitam. Itu yang dia lagilah macam tak perasan tu air. Tapi dia kata ni pelik ni, dia pun berlari. Naik dengan isteri ni tua. Orang tua kan, bukan layu sangat. Tapi naik lagi. Dia kata air tu datang setinggi-tingginya, dia orang naik lagi. Memang ampuh. Pokok kelapa yang tinggi, bukan pokok kelapa yang kita tanam tak. Pokok kelapa pernah tengok tak? Pokok kelapa yang tinggi zaman-zaman dulu punya tu. Tinggi tu, masya-Allah, situ. Hilang pokok kelapa tu. Hilang. Tak ada. Dia nampaklah kubah tu lalu. Kemudian yang kat situlah Allah tunjukkan keajaiban yang mana yang bergayut kat kubah tu, dia tak tenggelam. Kubah tu boleh timbul. Seberat-berat, masya-Allah, berat. Kubah tu tak terangkat sampai sekarang. Dia tinggal kat situ.
pasal berat tak boleh angkat. Tapi kubah tu timbul masa hari tu. Lepas tu bila dah reda surut, pak cik ni cuba turun, duk dah hutan lah ni. Hutan bila dah nak turun tu kan, ya Allah, lumpur warna hitam. Pijak ni semua mayat ni, yang dipijak ni semua mayat. Saya tak cerita pada pasal zaman Nabi Nuh, pasal kita tak boleh cerita apa yang jadi masa lepas banjir tu. Tapi saya bawa cerita tsunami ni, cerita tsunami ni. Mirip banjirnya kan, tinggi kan. Jadi dia kata turun tu pijak ni semua mayat belakang ni. Lumpur bawah mayat. Jadi bila dah apa tu datang apa namanya nak bersihkan, seorang pun mayat yang punya banyak tadi tu, seorang pun bukan warga kampung tu, semua warga kampung lain. Warga kampung tu tak tahu gimana dah. Ayuk mana tak tahu. Jumpalah satu baby atas peti ais. Allah selamatkan baby ni, bayi berapa bulan tu, duk bungkus lagi atas peti ais. Allah selamatkan. Sebab tu nak ceritanya kalau hari yang disebutkan dalam peristiwa Nabi Nuh AS ni tak ada yang terselamat, ya kita boleh buat analogi pasal tsunami. Siapa yang selamat? Kecuali Allah izinkan yang selamat. Selamatlah. Begitu. Ya. Besar banjirnya. Jadi Nabi Nuh AS sebut, ya Allah, janganlah kau izinkan orang-orang yang fasik, yang syirik, yang kafir ini tinggal atas muka bumi ni. Yang benarkan seorang pun. Maknanya apa maksud tu? Yang naik kapal sahaja yang selamat, tak ada dah orang yang tinggal. Sebab tu disebut bahawa tak ada, memang jadi padan jarak, padan tukur masa tu. Tak ada manusia tinggal. Sebab atas kesyirikan ataupun tadilah kesesatan akidah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Allah hantar banjir. Kalau kita tengok hari ni, realiti hari ni punyalah banyak kesesatan, dan tak mustahil Allah nak hantar banjir. Betul tak? Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dan sungguh-sungguh beringat. Kena beringat banyak. Gitu. Baik, sambung. Kisah banjir yang dahsyat ni dalam literatur. Maknanya literatur ni kajian-kajian lah. Sama ada klasik ataupun moden, sangat-sangatlah meluas. Kajian ni diletakkan dalam literatur. Banyak kajian yang dibuat oleh para sarjana atau pengkaji-pengkaji dimuatkan tentang kisah banjir yang dahsyat ni yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang berlaku kerana hasil dari kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa ini merupakan peristiwa terdahsyat sekali yang terjadi sepanjang sejarah dan peristiwa paling membekas dalam jiwa manusia ketika itu. Macam kita lah nak lupakan tsunami itu bukan senang kan. Tapi Allah bagi peringatan, Allah suruh ingat pernah berlaku dulu banjir. Kita tahu zaman Nabi Nuh. Selepas pada zaman Nabi Nuh berlaku tak banjir? Ada. Nanti kita tengok lagi. Baik. Telah kami, ada kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Furqan ayat 37 dengan maksudnya, telah kami binasakan umat itu ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Itu Allah sebut. Dan dari sini kita mengetahui bahawa banjir pada zaman Nabi Nuh tadi tu, yang dahsyat tadi tu, disebut dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala secara terperinci yang sudah pasti kebenarannya, dan kejadian tersebut teruslah dikisahkan melalui khazanah peradaban mereka dari tahun ke tahun, dan bangsa Sumeria merupakan pemilik tongkat estafet pertama yang mencatat peristiwa tersebut. Kemudian salinannya dilanjutkan oleh bangsa-bangsa Akkadia, Babilonia dan juga Assyria. Babylon pun ada cerita dia juga, tak apa, nanti kita kupas lepas ni. Baik, naskah asli peristiwa ini berbahasa Sumeria. Dan Dr. Ahmad Sawsah dalam bukunya Tarikh wa Hadarah Wadi Ar-Rafidin, dia menulis ringkasan tentang naskah dalam bahasa Sumeria tersebut. Okey. Dia kata para dewa lah yang telah menjadikan banjir ini, semua ini akibat dosa, kesalahan dan rosaknya perbuatan manusia. Para dewa pun segera menghapus keberadaan manusia dari muka bumi ini dengan mengirimkan banjir yang amat dahsyat. Itu dia punya gahaya
bahasa. Dalam sebutkan pula bahawa peristiwa tersebut terjadi di Iraq Selatan pada akhir abad ketiga sebelum Masihi. Dia kata begitu. Pada akhir abad ketiga sebelum Masihi. Kat sini kalau milenial kurun ketiga sebelum Masihi. Kurun ketiga sebelum Masihi, betul dah tu. Kalau kurun ketiga sebelum Masihi betul lah pada zaman Nabi Nuh lah. Baik. Penelitian terhadap bahtera Nabi Nuh ni telah disebut dalam majalah An-Nur Islamiyah seperti yang diungkapkan oleh Mahmud Mustafa, dan setelah 6 tahun meneliti tentang kapal tadi tu, para ahli arkeologi tadi barulah berhasil menemukan bahtera Nabi Nuh yang disebutkan dalam Al-Quran. Tepatnya di daerah perbatasan Turki dan juga Iran. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kumpulan tersebut yang buat penelitian tersebut, pengkajian tersebut. Dia kata pemerintah Turki pun berasa puas dengan hasil penelitian tersebut yang setelah bertahun-tahun dah bertahun-tahun penelitian ni dibuat. Dan sebenarnya awal tu banyak yang tolak juga. Dah buat kaji selidik, dah bagi dah keputusan, tapi ditolak. Jadi pemerintah ketika itu menjadikan tempat tersebut yang mana tempat tu perbatasan antara Turki dan Iran. Dan pemerintah ketika itu telah buat satu proses yang dibenarkan, satu proses penggalian semula pada tahun 1414 Hijrah. 1414 Hijrah. Sekarang ni berapa? Sekarang 1422 Hijrah sekarang ni Jadi belum lagi lama sangatlah sebab 14 Hijrah ni baru lagi lah dibuat lagi dan mereka menemukan beberapa material yang menyerupai perahu yang tertimbun, dan ukuran tu lebih luas dari perahu Queen Mary. Siapa pernah tengok gambar perahu Queen Mary ni tahulah betapa besar perahu, kapal. Panjangnya mencapai setengah perahu Queen Mary, dan material yang ditemukan di atas kapal tadi tu, ketinggian dia tu 7,000 kaki atau setara dengan 2.134 meter. Okey. 2.134 meter. Hal itu merupakan fenomena yang aneh bagi jenis kapal apapun, dan panjang perahu itu mencapai 515 kaki dan lebar 139 kaki. Dan ukuran serupa ini serupa dengan ukuran yang disebutkan di dalam kapal pasal ke-6 dari kitab Kejadian, bahawa itu ukuran yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia kata dalam satu kitab Kejadian disebut kat situ. Fasal yang ke-6 disebut bahawa kelebaran, ketinggian, saiz perahu atau saiz kapal yang besar tadi tu diperintahkan oleh Allah buat begitu. Dia kata panjang 515 kaki, lebar 139 kaki, nak menampung, nak menghadapi gelombang yang besar. Dan Nabi Nuh diperintahkan untuk buat perahu dengan panjang 300 hasta. Okey, ni hasta. Hasta kan? 300 kali hasta ni. Kiralah. Nanti pakat-pakat kawan-kawan ada 300 orang, pinjam hasta masing-masing. Sambung dapat 300 hasta. Dan lebar dia 50 hasta. Itulah dia punya anggaran. Satu blok taman besar. Satu blok taman, betul. Ada orang buat kajian katanya 5 kali padang bola. Wallahu a'lam. Jadi dia kata di sekitar lokasi tersebut, dia kata ditemukan perahu tadi tu, yang mana para ahli arkeologi lah, daripada Amerika dan juga Timur Tengah berjumpa dengan batu besar yang pada satu sisi masing-masing telah dilubangi, korek. Dan diyakini itu merupakan satu batu jangkar pada masa lampau untuk menjaga keseimbangan kapal tersebut. Maknanya batu tu ada dekat kapal tu untuk jaga. Maknanya teknologi pembuatan pun bukan calang-calang jugalah. Nak baginya gitu. Dan selain pada itu terdapat jugalah
di tempat tersebut macam penggunaan radar. Dia guna masuk ada penggunaan radar ketika itu dijumpa dekat perahu tu. Dan hasilnya dapati penggunaan besi pun ada. Oksida besi. Yang mana ada penggunaan bahan kimia juga. Gitu. Ya. Oksida besi digunakan bahan kimia untuk melihat ada oksida besi. Maknanya teknologi ketika itu adalah besi. Betul tak? Dan kita kaji pula besi itu datang pada mana? Kan? Dan kalau tengok buka sejarah tanah Melayu, besi itu di Kedah Tua. Dia berkait-kait gitu. Ya, baik. Dan masa itu yang kajian tu dibuat dekat Universiti Atatürk kat Turki. Dan memang mereka temukan perahu yang berusia lebih ribuan tahun tadi tu, dan tak diragukan lagi itulah kapal ataupun perahu Nabi Nuh alaihi salam. Baik, kalau siapa ada buku adalah dapat tengok gambar dia. Ni dia ambil sendiri bukan macam ambil kat buku pengkaji ni kan dia pergi merata kan. Dia pergi tangkap gambar kan. Gitu. Jadi perkiraan bahawa kapal Nabi Nuh terdampar di atas Gunung Judi. Lokasi penemuan kapal Nabi Nuh alaihi salam yang berada tepat di bawah Gunung Judi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ketika mereka membuat kajian arkeologi itulah tadi kan, mereka jumpa benda ni. Okey. Dia sebenarnya dia cakap gambar ni dirakam oleh radar dengan kedalaman 75 kaki. Merupakan bahagian belakang kapal yang paling bawah. Jadi gambar ini sangat jelas dan kita tengok gambar tapak dia. Tapak kapal tu. Maknanya dia punya tepi-tepi tu tak ada kan. Tapi dia punya lantai kapal ada. Gitu. Okey, nanti insya-Allah kalau siapa-siapa dapat buku nanti insya-Allah bolehlah baca seterusnya. Tengok gambar, boleh menghayatilah. Yaqul Al-Hamawi berkata, kata Al-Judi huruf ya dibaca bertasydid. Al-Judi gitu bacaannya, bukan Judi, Judi gitu. Kata ia adalah nama satu gunung yang terhampar di atas Jazirah Ibnu Umar, dan gunung ini berada di timur Sungai Tigris di wilayah Mosul. Di tempat itulah kapal Nabi Nuh mendarat ketika banjir surut. Jadi masjid Nabi Nuh pun masih ada di situ, di gunung itu hingga saat ini. Al-Amashi membaca kata Al-Judi tanpa tasydid pada huruf ya. Itu pendapat tadi Yaqub Al-Mahawi baca ada ya. Pendapat yang kedua Al-Amashi berkata tak ada ya pada Judi itu tanpa tasydid dia kata. Dan Al-Judi juga berarti gunung Ba'ja, salah satu pegunungan Thai Al-Himr dan yang berada tadi tu di antara Turki dan juga Iran. Al-Himyari berkata gunung Judi yang berada di Jazirah Ibnu Umar itu tercantum dalam Al-Quran dan berdekatan dengan wilayah Kurdistan, dia kata. Jadi seseorang yang pernah datang ke lokasi tersebut mengatakan bahawa gunung Judi merupakan 3 gunung yang saling bertumpuk. Dia ada bukan satu gunung aja. Kita tahu kalau baca Gunung Ledang satu je lah kan. Dia kata Al-Himyari cakap gunung Judi ni dia ada 3. Pernah tak dengar pantun Pulau Pandan jauh ke tengah? Budi baik, Gunung Daik bercabang 3. Pernah dengar kan? Gunung Daik bercabang 3 kat mana tu? Kat Indonesia. Mana kat Seri tu? Kat Seri. Kat Indonesia tu, dekat Pulau Pandan di Indonesia, memang gunung dia tu kalau ambil gambar bercabang 3. Gitu. Jadi kalau kita baca ni kisah Gunung Judi ni, yang mana terdamparnya kapal Nabi Nuh alaihi salam, dia kata gunung tu ada 3 cabang. Pelik ke tak pelik? Tak pelik lah. Pasal pantun kita pun ada gunung Daik cabang 3. Boleh bayangkan dah 3 tu. Macam Banjaran Titi Wangsa. Okey. Panjang lebar dah.
Kalau ada buku, bolehlah tengok semua sekali tu. Dia sebut, dia bagi peta, dia bagi apa tinggalan-tinggalan sejarah berbentuk tulisan-tulisan yang difahat pada batu. Gambar, tulisan. Okey. Jadi itu saya tak nak ulas banyak tentang gambar tu sebab semua semua orang belum ada buku, ya. Hanya beberapa orang je yang ada. Jadi tak cantik lah kalau saya nak cakap banyak tentang gambar tu sebab orang tak boleh tengok kan. So kita tengok keturunan Nabi Nuh alaihi salam hari ni. Ya. Baik, Nabi Nuh alaihi salam memiliki 4 orang anak lelaki. Siapa nama dia? Yafith, Sam, Ham dan Kanaan. Okay, 4 orang ni. Ya. Kanaan lah yang pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir dan akhirnya tenggelam. Kanaan ni lah yang Nabi Nuh kata, ini wahai anakku, mari main naik. Dia kata apa? Aku nak pergi cari tempat kat gunung nak berlindung, kata dia. Kan? Dia menolak ajakan ayah dia. Maka dia tenggelam. Ya, itu nama dia Kanaan. Mengenai ketiga-tiga putera tadi tu, yang lain tadi, Ibnu Katsir telah menyebut bahawa seluruh Bani Adam di bumi ini berasal dari ketiga-tiga anak Nabi Nuh yang masih tinggal, iaitu Sam, Ham dan Yafith. Okay, ingat kita ni semua ni berasal pada tadi itulah. Sama ada keturunan Sam, Ham ataupun Yafith. Ya, 3 ni. Baik, sambung. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata Sam adalah bapa kepada orang Arab. Sam bapa kepada orang Arab. Ham adalah bapa kepada orang Habsyi dan Yafith adalah bapa kepada orang Romawi. Dan Imran bin Husain meriwayatkan daripada Nabi sebuah hadis serupa, di dalamnya terdapat perkara yang berikut. Dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan Romawi di sini adalah Romawi pertama, iaitu bangsa Yunani yang dinasabkan kepada Rumi bin Labsi bin Yunan bin Yafith bin Nuh. Tu. Dia cakap macam tu. Dan Ibnu Katsir sebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau boleh baca bahasa Arab, cari kitab tu. Al-Bidayah wan Nihayah, yang mana disebut bahawa suku ni kaum Romawi Rom tu disebut Yafith tadi tu, Romawi yang pertama iaitu Yunani. Tu dia. Okey. Jangan pening-pening. Jadikan dia satu kisah yang seronok untuk kita dengar. Kita mesti nak tahu kita daripada jalur mana kan? Kalau saya beria nak tunggu ni, kat mana kita ni? Nanti dia ada peta. Kalau katakan dia dapat buku ni berkala, dia mengikutlah berlorek tu, kita carilah kita ni bahagian mana, kala mana kita. So kita tahulah kita keturunan tu. Kecuali kalau mak pak kita datang pada negara lain dulu. Mak pak pula. Tok yang kita. Tok yang kita ni datang pada negara lain. Senyum kat Syida. Datang pada negara lain. So dia mestilah susu galuh dia pada mana. Dia tiga dia Sam, Ham dengan Yafith. 3 tu je. Okey. Sambung. Di dalam kitab Nihayah Al-Arab fi Ma'rifat Ansabul Arab, Al-Qalqashandi menyebutkan bahawa para ahli nasab, yakni genealogis dan para sejarawan telah pun sepakat mengatakan seluruh ras manusia setelah Nabi Nuh alaihi salam bukan berasal dari umat yang bersamanya dalam perahu. Jika itu, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Dia kata gitu. Tapi tadi dia kata dia bersepakat bahawa keturunan manusia hari ini bukan berasal daripada keturunan yang bersama dengan Nabi Nuh dalam perahu. Dia kata sebab mereka semua telah binasa dan tidak tersisa lagi. Cakap macam tu.
Para ahli sepakat bahawa seluruh keturunan manusia berasal dari ketiga anak Nabi Nuh sesuai firman Allah. Saya rasa dia bila diterjemahkan dalam bahasa lain kan, dia nak cerita kat sini. Keturunan kita hari ini bukanlah berasal daripada keturunan Nabi Nuh yang yang tinggal yang pada zaman Nabi Nuh tu, bukan, tapi adalah daripada 3 orang ni aja. Maknanya yang kan dalam pauta ada 83 orang, betul tak? Setengah Nabi Nuh dan anak 3 orang, betul? Isteri Nabi Nuh kan tak ikut kan, semua dah tenggelam dengan banjir. Baik. Kan ada ramai lagi tu selain pada 3 orang tolak Nabi Nuh, 79 orang lah kita cakap. Dan para sejarawan dan juga genealogi semua sepakat bahawa kita ni berasal pada 3 orang anak Nabi Nuh ni aja. Bukan pada yang tadi, yang 79 orang lain tadi yang sama-sama dengan Nabi Nuh. Sebab yang tu semua dah binasa, dia kata. Itu pendapat dia. Mari kita relax dulu kan. Kita bila kita baca pendapat ni, kita tengok apa dia punya bila ada pendapat mesti ada penentangan kan. Gitu. Kita tengok dulu. Baik. Jadi dia kata dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 77, Allah sebut kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi para sejarawan dan juga ahli-ahli genealogis berpendapat bahawa daripada 3 orang inilah terkembangnya manusia. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran kami jadikan cucu-cucu dia tu untuk melanjutkan keturunan. Cucu Nabi Nuh alaihi salam. Gitu. Itu pendapat para sejarawan dan juga ahli-ahli genealogis tadi. Yafith adalah anak yang tertua. Yafith tadi anak yang tertua. Sam anak yang kedua. Ham anak Nabi Nuh yang paling muda. Kan'an anak nombor 3 yang tenggelam dalam banjir tadi tu. Okey, baik. Sebab tu pentingnya kita ini tahu tentang sejarah kehidupan manusia bermula daripada zaman Nabi Adam, manusia pertama kan. Kemudian apa dia punya kronologi dia? Barulah kita dapat berasa, manusia ni sentiasa ada engkar. Macam aku jugalah, macam kita ni kan. Kita cakap dengan diri kita macam aku ni. Sekejap okey, sekejap tak okey. Maknanya zaman-zaman dulu tu memang berlaku begitu sampai Allah turunkan bala. Jadi kita rasa takut lah. Betul tak? Gitu. Jadi dia kata Yafis tadi anak yang sulung. Seluruh umat dunia ini kembali kepada salah satu pada mereka bertiga dengan berbagai perbezaan pendapat dalam masalah ini. Turki berasal daripada keturunan Turk bin Kumar bin Yafis. Turki tu, Turk bin Kumar bin Yafis. Umar macam India pula kan. Baik, termasuk dalam ras mereka adalah bangsa Qibjaq, Tatar, Khazlakhiyah, bangsa Al-Ghas di negara As-Safat, Al-Ghaur, Al-Alan, Al-Syarkas, Al-Azkashi dan juga Rusia. Semuanya berasal daripada bangsa Turki. Asalnya. Sebab tu Turki, siapa pernah pergi Turki, memang orang Turki claim dia orang ni orang Eropah. Orang Turki semua kata kami ni orang Eropah. Kan? Tapi sampai sekarang mereka tak nak isytihad Turki itu sebahagian pada mereka. Sebenarnya dia orang tu memang pada Turki. Turki tu memang tergolong pada negara Eropah sekali. Tapi dia terpisah. Ada dia punya sejarah dia lah. Baik, sambung. Jadi orang-orang Rusia semua tu dia sebenarnya asal daripada Turki. Tengoklah hidung-hidung dia orang. Kan? Gitu. Hidung kita tak samalah. Okey. Kita tengok pula lagi. Al-Jaramiqah berasal daripada keturunan Basil bin Ashur bin Sam bin Nuh. Mereka adalah penduduk Mosul. Kata Mosul ni macam tadi apa namanya, dekat dengan apa? Dekat dengan apa? Apa tadi negara itu tadi? Kurdistan. Kurdistan ni banyak kat Iraq. Kurdish. Buat Kurdish, selalu kita dengar dalam berita tu, Kurdish tu dia banyak kat Iraq sebenarnya. Dan tapi sekarang ni banyak kat Turki. Kurdish. Okey? Jadi kat sini kata penduduk Mosul ni Kurdish lah. Dia tunjuk, dia merujuk kepada bangsa-bangsa Kurdish tadi tu. Faham Baik, saya sambung lagi. Al-Jail berasal dari keturunan Basil bin Ashur. Negara mereka adalah Kailan di daerah timur, dan Ad-Dailan berasal dari keturunan Mazai bin Yafith. Bangsa Suryani berasal dari keturunan Suryan bin Nabith bin Mash bin Adam bin Sam.
Bangsa Sin berasal dari keturunan Kushi bin Ham. Bangsa Habsyi berasal pada anak Kushi bin Ham. Bangsa An-Nubah berasal pada anak Kanaan bin Ham. Bangsa Az-Zanj yang Negro berasal pada keturunan Zanj dan tidak diketahui lagi selanjutnya dan kemungkinan sampai kepada Ham. Bangsa Asy-Syaqalibah, Asy-Syaqalibah berasal dari keturunan Ashkanar bin Tugharma bin Yafits. Banyak ni, saya baca sikit lagi. Bangsa Cina berasal dari keturunan Shini bin Maghuth bin Yafit. Cina. Kita fikir pula Cina, hidung macam mana tak sama macam Rusia tadi kan? Kalau ikut-ikut lah. Tapi kalau kita pergi kat negara Cina, kita tengok, hidung-hidung diorang pun semuanya gitu-gitu asalnya. Siapa pernah pergi Xi'an? Contoh kan? Perhatikan tu kan? Baik, sambung. Bangsa Ibrani berasal dari anak Faris bin Laut bin Sam. Ibrani. Bangsa Qibti. Qibti kat mana? Mesir. Berasal dari keturunan Qibti bin Mashar bin Bashar bin Ham. Bangsa Qut ni Ghutah iaitu Syria. Berasal dari anak Qut bin Ham. Bangsa Kurdi. Ada gambar ke? Tak ada. Tapi dia tulis je. Bangsa Kurdi berasal dari keturunan Iran bin Ashur bin Sam. Bangsa Kanaan berasal dari anak Kanaan bin Ham. Ada anak dia mari naik dekat atas kapal tadi. Anak Kanaan. Kanaan dah habis dah. Baik, bangsa Laman berasal dari anak Subal bin Yafits. Tempat tinggal mereka mula dari wilayah barat hingga utara bahagian utara Laut Romawi. Bangsa Nabas ataupun Ambas berasal dari penduduk Babylon pada zaman kuno, keturunan Lambith bin Ashur bin Sam. Ini cerita dia sedap sangat ni. Cerita tentang apa? Tentang Ashur bin Sam ni. Yang Babylon tu. Baik. Sambung. Bangsa India berasal dari keturunan Kusi bin Ham. Bangsa Armenia berasal dari anak Qawil Tamwail bin Nakhur, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangsa Asban berasal dari anak Masyah bin Yafits. Bangsa Yunani berasal daripada Yunan bin Yafits. Mereka terdiri pada 3 golongan. Bangsa Litan berasal pada keturunan Latin bin Yunan, dan bangsa Irik keturunan Irik bin Yunan, dan bangsa Kaitami penduduk Kaitam. Dan bangsa Zuailah penduduk Birqah pada zaman kuno dikatakan berasal dari keturunan Huwailah bin Kushi, dan bangsa Ya'juj Ma'juj berasal pada anak Maghuth bin Yafit. Ya'juj Ma'juj. Tu cerita Zulkarnain tu. Dia pada mana? Dia pada keturunan Yafit, anak sulung Nabi Nuh. Bangsa Arab berasal dari anak Sam bin Nuh. Hal ini disepakati oleh para ahli nasab dan juga genealogis. Kalau orang Arab ni dia pada anak Sam bin Nuh. Baik, bangsa Barbar terdapat perbezaan pendapat tentang asal mereka, apakah mereka berasal dari Arab ataupun yang lainnya. Dan kalau kita ada buku ni, buku ni. Okey. Sikit lah. Kita tengok sikit. Okey, nampak tak peta kuning tu? Okay, peta kuning tu lah dia taruh kat situ Afrika, Asia, Australia, Eropah, disebut bahawa Asia ni warna kuning. Peta penyebaran keturunan Nabi Nuh setelah peristiwa banjir menurut Imam Ad-Dainuri yang wafat pada 282 Hijrah. 282 Hijrah. Nak ceritanya bahawa disebut kat sini kalaulah orang kita ni, orang Asia ni, kita ni pada bangsa apa? Dia nak cerita bahawa masa warna kuning ni bila dah banjir, warna kuning ni lah terseraknya kat sini. Keturunan tadi tu pergi kat warna kuning ni. Asia, kita termasuk dalam golongan keturunan Nabi Nuh tadi tu. Semua orang keturunan Nabi Nuh lah, kan? Gitu. Baik. Saya tengok petunjuk Kalau kita Asia ni, orang Malaysia lah, keturunan kita keturunan Ham bin Nuh. Kalau Asia. Malaysia. Peninsula Malaysia ataupun archipelago. Archipelago tu sebenarnya Malaysia kan? Archipelago ni jadi kata kat situ warna pink. India, Malaysia, termasuklah Thailand, Singapura, termasuklah Indonesia, Philippines, semua tu
Mesir, semua tu daripada keturunan satu, keturunan Ham bin Nuh. Kalau buka peta, saya tunjukkan sikit. Okey, nampak tak warna pink tu? Nampak tak warna pink? Okey, warna pink tu lah keturunan Ham bin Nuh. Gitu. Tak apa, nanti dapat buku nanti tengok puas-puas ya. Tapi lain Ustazah. Ya. Saya cuba usahakan bahagian peta ni kita buat color. Supaya yang ni bahagian peta ni nanti sebab petunjuk kan nak tengok color-color. Kalau hitam putih apa ceritanya? Saya cuba usahakan bahagian peta kita buat color-color. Macam tu. Okey nah? Dia ambil masa sikit gitulah. Ada soalan? Tadi apa soalan tadi? Kalau orang putih pun sekali juga Ustazah. Orang putih. Mak Saleh. Mak Saleh dia warna kuning. Mak Saleh keturunan Yafid bin Nuh. Australia, New Zealand. Orang Amerika Yafid bin Australia sama kita Australia. Kalau mereka semua ni dekat ni yang sampailah kepada Eskimo ni keturunan Yafid bin Nuh. Kalau Sam bin Nuh ni warna hijau ni sikit je dekat Parsi, Arab. Sikit je wilayah dia. Ya, nanti dapat buku kita tengok semula lah. Okey. Ada banyak lagi nak ceritakan tentang peta. Saya rasa tak relevan nak cerita pasal orang tak dapat tengok peta. Tapi saya duk cerita pasal benda lain lah. Pasal dakwah Nabi Nuh lah. Pasal dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sebab cerita ni cerita tentang Nabi Nuh dan penting sangat. Kenapa nak cerita pasal banyak tentang Nabi Nuh ni? Ya Allah, kalau ikutkan tak cukup masa nak cerita pasal Nabi Nuh seorang je. Pasal apa? Sebab permulaan penyebaran umat manusia tu dia punya dia punya tu dekat zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab berlakunya banjir besar. Lepas tu jadi apa? Orang semua tertanya, semua ke satu dunia ke? Betul tak? Satu dunia. Satu dunia. Banjir tu satu dunia. Jadi orang kata, kalau banjir tu dekat tempat Nabi Nuh je lah kot. Takkan tanah Melayu kena. Kenalah. Kena belaka. Kena belaka. Baru sebab nak tanya soalan. Doa Nabi Nuh tadi, dia kata jangan ada satu pun yang tertinggal. Yang Allah tinggal kata muka bumi. Gitu. Kan? Dan pada masa itu tak ramai orang sebenarnya. Kan kita pun baca kisah Nabi Adam, kemudian Nabi Idris kan. Macam mana perpindahan berlaku pada zaman Nabi Adam tu kan, anak-anak Nabi Adam ni kan pergi ke mana? Ke Baitullah kan, ke Mekah kan. Lepas tu mereka lebarkan sikit dia punya tu pergi ke Mesir kan, betul tak? Lepas dia Mesir tu keturunan dia membiak Nabi Idris, area Mesir, area situ je kan. Tempat lain belum ada lah maknanya. Kalau ikutkan. Jadi dia sampai zaman Nabi Nuh, orang yang banyak tadi tu daripada mana tadi dah ada. Sampai kepada Palestin apa semua itu dah ada orang. Dekat situlah apa tu berlakunya tadi kesesatan akidah yang pertama. Lepas tu dihancurkan oleh Allah. Lepas pada tu anak yang hidup tadi tu 3 orang tadi tu lah yang membiarkan keturunan manusia sampailah sekarang. Okey? Saya banyak cari juga buku lain untuk rujuk. Tapi dalam Atlas T ni kita nampak dia punya kronologi tu. Kan? Kalau kita baca di tempat lain tapi macam baca ni dah habis tergantung. Tu kita tanya kat mana kan? So kalau yang ni kita nampak dia bersambung-sambung lah. Kan? Mualats. Baik. Kaum Ad pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ni, dakwah kaum Ad ni, dakwah Nabi Nuh alaihi salam ni pada kaum Ad yang mana kaum Ad ni tinggal di daerah Al-Ahqaf. Tepatnya di antara Ar-Ruba' Al-Khali iaitu Hadramaut Yaman, dan mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf. Sebab Ahqaf ni maksud dia bukit pasir. Ingatlah Hud saudara kaum Ad iaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Ya Allah, saya silap cakap. Dakwah Nabi Hud. Nabi Nuh tadi dah habis. Sebab tu saya kata tadi kalau cerita pasal Nabi Nuh tak habis lagi. Kalau cerita pasal Nabi Nuh tak habis lagi cerita tu. Tak habis lagi, panjang lagi. Tapi kita ikut buku ni, kita hari ni masuk Nabi Hud. Nabi Hud dengan kaum Ad.
So Nabi Nuh tadi dengan kaum dia habis dah cerita. Dah habis dah cerita, kaum dia semua dibinasakan. Tinggal yang naik dengan dia dalam bahtera tadi ada 83 orang termasuk dia. Termasuk dia 83 orang. Lepas tu anak dia 3 orang, dengan dia tolak 79 orang. 79 orang tu ada di kalangan itu cucu dia juga anak kepada Kan'an. So apa nama yang itu dia yang terselamat. Yang terselamat itu. Jadi nak ceritanya ada juga para sejarawan yang cakap yang lain tu meninggal belaka yang dekat dalam kapal tu. Sebab apa namanya yang terselamat adalah 3 orang anak Nabi Nuh tu je. Itu pendapat. Tapi yang kita faham tadi daripada Nabi Nuh tu tersebarnya umat manusia tadi. Okey itu Nabi Nuh. Saya call dulu siapa yang nak tanya soalan. Nak tanya soalan boleh tanya dulu. Ustazah. Saya minum air kejap. Boleh Boleh. Ya. Boleh tanya Sila, soalan sila. tu? Okey, Ustazah, tadi kan Ustazah mention kata kita semua umat manusia ni kan dari keturunan daripada Nabi Nuh yang 3 orang tu. So makna masa Nabi Adam tu sebab gap tadi about 1 kurun kan? 1000 tahun kan dengan Nabi Adam kan? 1,000. 1,000 tahun kan dengan Nabi Adam. So dalam masa 1,000 tahun tu keturunan Nabi Adam bermakna tak ramai sangat lah. So bila jadi kesnya bahtera Nak cakap ramai. Nak cakap tak ramai, tak boleh juga. Dalam masa 1 kurun tu ramai lah. Tapi binasakan lah gitu. Itulah lepas tu bila Nabi Nuh dah buat bahtera tu kan. So seramai 83 orang tu sahaja yang terselamat. Di seluruh dunia ni bermakna masa zaman Nabi Adam tu manusia still lagi berada di kawasan-kawasan tanah di kawasan-kawasan yang tempat Nabi Adam tu ada sahaja. Kat tanah-tanah lain macam negara kita, macam Amerika, Australia, apa semua tu memang tak ada manusia lagi waktu tu. Ya. Kalau ikutkan daripada ni ya begitu. Lepas tu bila yang lain tu dibinasakan, then 83 orang tu ada, then daripada 83 orang tu cuma 3 orang je kita daripada keturunan 3 orang Nabi Nuh saja. So bermakna dalam 83 orang tu makna anak-anak Nabi Nuh ni akan berkahwin dari kalangan 83 orang tu lah. Betul. So bila dah berkahwin, so dia dapat anak, bermakna dia orang bergerak sendirilah, maknanya dia orang pergi ke sana pergi ke sini. Betul. Banyak jugalah keturunan kalau boleh pergi sampai ke sana-sana. Cuma saya buat rujukan juga beberapa buku sirah yang lain yang cerita tentang Nabi Nuh tadi tu kan. Dia kata ada yang berpendapat dekat tempat lain selain daripada tempat Nabi Nuh dan juga wilayah-wilayah Arab ni, tempat-tempat lain contohlah macam Australia ke apa semua tu dah ada orang dah, dia kata. Tapi banjir tu seluruh dunia banjir tu. Katanya begitu kan. Ada banyak lagi lah penceritaan. Tapi kalau kita ambil satu dulu dalam kitab ni sebagai rujukan ya, dalam buku ni Atlas ni para nabi ni manusia yang bermula dia kata sebab itu kalau kita tengok banyaknya penulisan sejarah disebut bahawa sejarah manusia bermula di Baitul Haram, Mekah. Nabi Adam yang mulakan sejarah tu. Kan anak-anak Nabi Adam akan berada di Mekah dan sekitar-sekitar Mekah je lah. Kan Adam tu kan manusia pertama. Jadi bila Adam ada dekat Mekah, tadi daripada India, turun tak beranak penak lagi Adam. Turun pada Everest tadi, pergi ke Mekah sebab Allah suruh dia pergi ke Baitullah. Kan? Baitul Haram tadi untuk tawaf di sana buat haji ke situ dan mendirikan keluarga di situ dengan Hawa. Jadi keturunan manusia itu sendiri bermula di pusat buminya di Mekah. Mana Baitul Haram itulah setentang dengan arasy Allah dan di situ Allah suruh mulakan hidup mula-mula.
Jadi sepanjang zaman Nabi Adam sampai pada zaman Nabi Nuh, manusia berselerak daripada Mekah pergi sekitar dia Mesir kan. Dia bukan sekitar sangatlah kan, tapi jauh jugalah tu Mesir kan. Kalau kita nak naik kapal pun berapa belas jam kan. Berselerak juga ke situ, ke Palestin, Yaman, Jordan, tu. Jadi kita imagine ketika itu macam Kak Syida cakap tadi, keturunan Nabi Adam itu berselerak daripada Mekah tadi sampai ke tempat-tempat yang kita sebut tadi tu, yang kita bincangkan hari ni, sampailah ke apa namanya perbatasan Iraq. Iraq kan. Sedangkan Nabi Nuh sendiri pun memang diutuskan di Iraq, betul tak kan? Jadi kat situ memang ada orang Melaka tu, tapi bila banjir itu semua ni ditenggelami. Wallahu a'lam. Itu yang kita dapat simpulkan daripada kajian buku ni. Boleh Kak Cia? Jadi bila dah lepas tadi banjir tadi tu, yang tinggal 3 orang tadi tu, di kalangan yang tu sajalah hidup. Kemudian ada yang meninggal apa, tapi kita daripada keturunan yang tadi tu, Nabi Nuh punya keturunan tadi tu. Anak-anak Nabi Nuh lah. Sam, Ham dan juga Yafis. Okay. Bermakna era manusia selain daripada ialah sebab dia orang memang keturunan daripada Nabi Adam. So era manusia bermula daripada zaman Nabi Nuh lah untuk pergi ke seluruh dunia. Yeah. Kalau masa Nabi Adam tu dia berada dalam kawasan tanah-tanah Arab sajalah. Dia tak pergi ke macam ke China, ke tanah Asia. Dia tak ada lah masa tu kan. Belum lagi kali era manusia bermula masa zaman Nabi Nuh. Ya, ya. Oh, okey. Dan Nabi Nuh tu sendiri adalah anak kepada Nabi juga. Siapa dia? 3 orang tu tak ada ni ke, tak ada dia punya zuriat je. Yang mana yang lebih? Yang sama naik kapal kan, 83 orang tu. 83 orang tu dia ada bagikan lagi berapa lelaki, berapa perempuan. Yang perempuan sikit ke? Gitu kan. Jadi apa saya cakap tadi apa namanya, zaman Nabi Adam tadi kan, dia ada berapa orang tadi anak dia? 40 orang kan. Yang jadi Nabi seorang je Syis. Yang jadi Nabi seorang je Syis. Daripada Syis ni lah dia perkembangkan, ada Anushi sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ni sendiri berasal pada keturunan Nabi Adam, yang mana Nabi Adam anak dia Syis seorang je yang jadi Nabi. Dan maknanya hidup hari ni pun keturunan Nabi jugalah. Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Nuh, keturunan Nabi juga. Gitu. Okey, maknanya anak-anak Nabi Adam yang lain tadi tu, keturunan-keturunan dia semua habislah. Macam tu. Kecuali keturunan Syis tadi, Nabi Syis tadi yang hidup. Okey, clear tak? Oh, bermakna keturunan Nabi Nuh ni datang daripada Nabi Syih jugalah. Oh, okey. Kalau Kita kita tak faham sebab kan dah mention kata anak Nabi Adam ramai juga. So bermakna dalam ramai-ramai tu keturunan Nabi Adam memang dah termusnah jugalah kecuali Nabi Syih tu je lah. Ya, betul. Maknanya dia tak ada cucu-cucu lain selain daripada Nabi Syih sahaja. Nah, kalau ikutkan penulisan ni, ya itulah yang dimaksudkan, begitulah. But Syis, dia anak dia ada Anusi, kemudian Qainan, lepas tu Mahlal, lepas tu Yasru ataupun Yaqri, atau lepas tu Idris, lepas tu Mutawashlah, lepas tu Lama, lepas tu Nuh. Itu keturunan Nuh tadi tu, yang bersambung dengan Nabi Syis kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi tadi tu yang lain-lain tu habis. Sebab sampai pada Nabi Nuh tadi ada soleh, golongan-golongan ni semua soleh belaka. Kita panggil ulama belaka. Tapi sekarang ni kan mati. Sampailah pada zaman Nabi Nuh ni, Nuh lah yang bangkit, sebarkan balik tauhid yang betul. Macam tu. Okey, boleh. Dia nak bagi tahu kat sini period in between of Nabi Adam sampai Nabi Nuh tadi tu, ya. Banyak yang beriman, yang beramal, yang jadi orang soleh tadi tu, dia dah meninggal macam tu.
Kan? Jadi yang tinggal tadi kaum yang mereka-reka. Kita ni tok guru kita dah mati, orang soleh dah mati, nabi dah mati, tak ada siapa ni kita ni. Jadi kita buatlah gambar. Kat situ kenapa nak dihancurkan? Sebab penyembahan dah mula berlaku. Bila orang soleh tadi dah wafat ataupun dah meninggal. Jadi kita boleh gambarkan pada zaman Nabi Nuh tu sikit sangatlah yang masih tauhidkan Allah, dan banyaknya yang sudah lari daripada akidah. Itu. Jadi itu yang Allah musnahkan. So yang Allah tinggalkan anak Nabi Nuh 3 orang tadi tu, yang kita buat conclusion dia itu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, Thank Ustazah. you, Ustazah. Ya. Ustazah, maknanya penyembahan berhala ni ialah daripada gambar tadi start daripada zaman Nabi Nuh lah. Zaman Nabi Adam tak ada orang yang kafir lah kiranya kan. Tak ada yang musyrik lah. Yang start nyembah berhala ni masa zaman Nabi Nuh lah. Betul. Tepat sekali. Pada zaman Nabi Adam semuanya tauhid, cuma berlaku peristiwa Habil dengan Qabil tu pasal apa? Pasal jealous lah. Tapi dia orang ni masih lagi agama tauhid. Masih percaya dengan Allah. Sebab kan dia orang menyediakan korban tu pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi mereka ni masih lagi yang akidah dia terpelihara. Dan zaman Nabi Idris pun akidah terpelihara. Kan? Zaman Nabi Idris kan zaman permulaan kita dah pakai kain. Nabi Idris dah pakai baju berkain kan semua kan. Jadi dia bertamadun, sangat-sangatlah bertamadun pada zaman Nabi Idris. Dan pada zaman Nabi Idris ni banyak teknologi berkembang dengan pesatnya. Jadi tapi taklah berlaku penyelewengan akidah. Nak ceritanya. Tak berlaku pun penyelewengan akidah walaupun hebat pada zaman Nabi Idris ni teknologi ketika itu. Jadi sampai zaman Nabi Nuh barulah berlaku. Pasal apa lama Nuh tenggang tadi? 1000 tahun. Jadi diorang yang mula dah tak ada orang alim, tak ada nabi, dia mula dah buat namanya pemikiran sendiri. Begitulah. Boleh Kak Syimah? Okey, Kak Syimah faham tadi? Dia Kak Syimah tu nak tanya pada zaman Nabi Adam tak ada kesyirikan, tak ada kesyirikan. Kak Syimah kata betul. Pada zaman Nabi Idris, pada zaman Idris pun tak ada kesyirikan. Ya betul. Pada zaman Nabi Nuh berlaku penyelewengan akidah, kesesatan akidah yang pertama. Itu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Gitu. Okey. 4.5 dah. Soalan lain? Ada fahamlah ke kot? Fahamlah ke? Janganlah rasa benda ni beban dan berat. Kita nak pelajari kehidupan kita kan, yang manusia ni kan, bila dia bermula, kan pada zaman Adam itu adalah permulaan pada manusia kan. So kita nak kaji zaman dinosaur kan. Walaupun banyak kitab-kitab, buku-buku, pengkaji-pengkaji tulis sebelum Adam AS diturunkan ke bumi, mentadbir bumi, menjadi khalifah di bumi ni, memang ada makhluk yang Allah jadikan mirip-mirip manusia, mirip-mirip. Ini yang banyak manusia, dia makhluk tu lah yang banyak buat pertumpahan darah. Maknanya dunia ni banyak lama dah Allah jadikan. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita baca dalam Quran, kita tahu dunia ni, bumi ni dan juga langit dan bumi asalnya satu. Kan? Kanata rataqan fafataqnahuma kan? Mula-mula satu, kemudian Allah pisahkan. Kan? Dan Allah jadikan setiap hidupan itu dengan air. Kan? Gitu. Okey. Wallahu a'lam. Tapi kita belajar memang Adam adalah manusia pertama. So kita hanya kaji manusia sahaja. So manusia yang dijangkakan hidup dah berapa lama. Datanglah ahli-ahli kaji sejarah nak bagi tahu kita ni manusia, kita hidup lebih kurang dah ada kat muka bumi ni lebih kurang dah hampir 8,000 tahun. Manusia yang bergelar manusia, bukan makhluk yang mirip-mirip manusia tadi tu. Saya baca dan banyak beberapa banyak rujukan yang saya buat, yang manusia yang mirip-mirip manusia itu jin, syaitan dia kata. Mirip-mirip. Kan? Wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya kalau pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada zaman kita ini, zaman sekarang ni, Nabi Adam pada 5872 sebelum Masehi kan? 5872 sebelum Masehi tambah dengan 2020 dapat jawapan dia. Tambahlah sendiri
Lebih kurang 7, 8, 9, 2. Itulah usia manusia. Usia manusia di bumi. Adam dijadikan awal lagi sebab Adam dah duduk dalam syurga dulu lama kan. Jadi Adam tu dijadikan, saya tak tahulah berapa tahun berapa. tak tahu. Tapi kalau kita ikut Adam tu diutuskan ke muka bumi ni 5872 sebelum Masihi. Maknanya manusia sudah ada di muka bumi 7,000, betul. 7,892 tahun lebih kurang tu anggaran para sejarawan. Ada yang quote pula kata-kata saya, Ustazah tu pandai kata kita ni dah bau 7,000 lebih tahun dah. Orang kaji-kaji kata dah juta-juta tahun dah. Wallahualam, kita hanya berdasarkan apa yang tertulis. Kita ni bukan pengkaji, kita ni hanya pembaca. Tak menelaah je, tak menelaah kajian orang. So kita share lah, ni muzakarah ni. Kan muzakarah. Samping kita cerita ni bukan saya bukan pada fikiran saya sendiri ya, bukan pada otak saya. So, saya nak cerahkan. Yang saya sebut ni bukan pada otak saya tetapi daripada penulisan pengkajian. Berasal kepada hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Allah. Direlatekan. Gitu. Kan kita ni siapalah kita ni kan? Gitu. Penting sebab dia berkaitan dengan akidah tadi kan? Kita belajar akidah. Nabi dan Rasul tu akidah. Kita wajib percaya. Tapi kita nak percaya Nabi kena tahu sirah dia juga kan? Nak tahu gini-gini kat bila mana berlaku. Takkan kita masa zaman Nabi Muhammad je berlaku penyelewengan. Takkan pada zaman Nabi Isa je, sebab itu yang selalu kita dengar kat telinga. Selalu kita baca kisah. Tapi kita tak tahu awal permulaan penyelewengan akidah itu berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Betul, Allah jadikan satu yang baru. Jadi baru. Manusia tu jadikan semuanya yang baru. Akidahnya pun dimurnikan. Kan? Gitu. Okey. Clear tak? Besar harapan saya kita semua ni dapatlah sesuatu benda yang bermanfaat sangat-sangat dalam kehidupan kita. Menguatkan lagi akidah kita. Bila belajar sirah ni, kuatkan akidah tu tujuan dia. Sebab sirah ni antara pelajaran ataupun ilmu yang diwajibkan dalam pengajian. Kalau kita belajar fiqh wanita itu, ingat tak? Disebut bahawa kalau Dr. Ali Sa'id Al-Ghamidi, Muhammad Tariq Akhir Al-Medani disebut sirah kena belajar. Kita cakap, sirah Nabi SAW kita belajar dah. Tapi sirah ni besar kan? Sirah manusia, sejarah manusia sendiri. Jadi menguatkan etika kita. Itu tujuan dia, kita belajar sirah ni. Ya? Tak lain tak bukan memang untuk tujuan untuk kuatkan etika kita. Kalau kita duk berzikir, kita tak tahu lagi. Dia macam kiambang, tak tahu jejak akal kat mana. So kita hidup, kita duk berzikir, kita duk belajar fiqah. Tapi dasar kita tak tahu kat mana tadi ni manusia. Kan? So kita menyelam sampai ke dasar ni ibarat gitu. Pada saya menyeronokkan, kan? Okey. Khalas. So kita tawakuf sini kan? Nanti kita masuk akan datang Nabi Hud alaihi salam. Boleh? Boleh Ustazah? Boleh, okey. Kalau tak ada soalan lagi, kita tawakuf lah. Nak asar kan? Okey. Saya harap semuanya dapatlah sedikit input. Kita sama-sama menggali ilmu kan, penulisan ni kan. Saya pun orang biasa juga macam sahabat semua. So kita nak cari ilmu, nak muzakarah dengan ilmu. Bila bincang macam ni lagi best, betul tak kan? Okay, kita tawakuf dulu majlis ilmu kita dengan bacaan doa auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik
وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحب معرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Okey, Ustazah. Ada orang tanya saya tau, dia cakap Ustazah baca doa tu kan, doa yang saya baca tu akhir sekali tu kami nak tahulah maksud dia kan, macam tak berapa nak faham apa yang doa tu saya baca tu apa maksud dia. Saya baca sikit maksud dia, nak dengar tak? Maksud dia, ya Allah, engkau mengetahui bahawa hati-hati ini orang hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu. Kita ni berkumpul kerana kasihkan Allah. Okay. Bertemu untuk mematuhi perintahmu. Kita bertemu di alam maya ni untuk patuh perintah Allah. Okay. Bersatu memikul beban dakwahmu. Kita bersatu di alam maya sekalipun adalah tujuan satu untuk memikul dakwah. So, kalau kita tahu, kita boleh cerita tak pada anak kita? Boleh kan? Cerita pada semua circle-circle kita boleh cerita. Betul tak? Panjang kan? Masya Allah. Dia kata bersatu mengikut beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Hati-hati ini telah, hati-hati semua ni telah berjanji. Telah janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatan ini. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Akan jalanmu. Maknanya kekalkan hati kami ini ke jalanmu. Penuhkanlah hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Maknanya cahaya Rabbani, cahaya Allah itu yang tak malap-malap dalam hati kita semua. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman dan juga keyakinan. Kemudian dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah, suburkanlah hati-hati kami ini dengan makrifat, yang ini pengetahuan tentangmu. Dan disebut bahawa maka matikanlah pemilik-pemilik hati ini. Matikanlah pemilik-pemilik hati ini, yang berkumpul ini, matikanlah pemilik hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kenankanlah permintaan ini. Amin. Jadi itulah maksud doa yang saya selalu baca lepas kita habis kelas. Memang kelas doa tu. Jadi sangat bermakna. Sebab tu saya baca doa tu. Ada orang tanya, so saya jawab. Ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama, mudah-mudahan semua rahmat insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Buku bila dapat? Waalaikumsalam. Buku kita tengok apa namanya nanti Kak Noh senaraikan nama. So kita akan terus proses lah insya-Allah. Yang bapak berapa tadi? Proses yang ni je lah. Okey. Sebab ada juga apa namanya seorang hamba Allah ni memang dia cari dekat publisher tu. Dia bagi tahu saya dia tengah usaha nak dapatkan yang berwarna tu. Tapi memakan lama sebab dia kata memang kosong. So kita ambil inisiatif photostat lah sebab kita tak nak tangguh lama kesian kat orang. Kesian kat semua sekali tadilah. Okay, cukup sekadar itu insya-Allah. Mudah-mudahan semua dalam rahmat insya-Allah.